Kenapa, Prof? Mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsikan. Saya rasa kita perlu fikirkan kaedahnya lah. Sebab kalau yang ada sekarang ni, kita dapat satu imbuhan selepas bekerja dan lamsam dan boleh kita reinvest. So isu tu tidaklah isunya pengurusan. Bagaimana kita perlu menguruskan duit yang kita dapat ni supaya kita dapat itu isunya. Maka pendidikan, perancangan yang baik dan itu mungkin boleh. Tapi kalau kita tak samakan dengan skim pencen kerajaan hingga kita ke akhir hayat dan ada terbitannya dan sebagainya, itu kalau boleh saya rasa. Tapi apa yang saya nampak, kalau itu pun ingin dilakukan, maka akan ada satu agensi yang menguruskan dana ini dan menguruskan dengan baik, dan ikan mungkin jadi satu sumber untuk kerajaan sebagai investment institution untuk dibangunkan. Tapi kita kena fikirkanlah sebagai option. Ya, saya tidak menyangka yang dia akan melaksanakan sepenuhnya seperti kerajaan. Sebab kerajaan ni walaupun sudah ada bersara pun dia bagi juga. Kalau ada bonus yang diumumkan, dia pun dapat juga. Tetapi dia mesti ada certain aspect untuk private sector tadi. Kerana yang penting sekarang ni, apabila dia tidak ada lagi dah sumber. Tidak ada lagi dah sumber. Sebab yang ada tu telah digunakan keseluruhannya. Ini akan menimbulkan masalah kepada golongan ini. Cik Cassandra, ada nak tambah? Ya, saya rasa dana swasta ini, dana swasta, pension swasta ini bukan satu konsep yang baru. Kebanyakan negara-negara maju memang sudah ada dana swasta, dana pension swasta. Kemungkinan di negara ini kalau diperkenalkan yang mungkin mirip KWSP lah. Tetapi peranan kerajaan adalah untuk mengawal pelaburan ataupun sumbangan pekerja kepada dana ini, dan juga kawal dari segi memberi kebebasan kepada dana-dana ini untuk melabur dalam aset-aset yang terlalu liquid ataupun terlalu cair macam berisiko tinggi lah, yang berisiko tinggi. Jadi perkara ini perlu dikawal. Macam KWSP pun memang ada peluang untuk melabur dalam unit trust dan sebagainya. Tetapi bukan semua orang yang mengaut keuntungan. Ada yang mengalami kerugian. Baik, Datuk, Prof dan juga Encik Cassandra Segaran. Ya, kita dah pun mendapat isyarat dari Parlimen. Jadi apa kata, kita terus ke Parlimen Malaysia seketika nanti, dan kita masih lagi sebenarnya mempunyai masa untuk bicara mengenai pra-bajet ini, kemungkinan-kemungkinan dan juga jangkaan-jangkaan yang melibatkan adakah golongan rakyat diberikan perhatian seperti mana dengan gagasan Satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Dan kita juga sebenarnya dalam perbincangan dalam satu lagi aspek iaitu pencukaian Encik Cassandra Segaran, insentif pencukaian untuk SME kali ini bagaimana pula? Jawab tentang SME, kadar cukai untuk SME tahun lepas dana 350 juta ya? Ya, tahun lepas dana 350 juta ini merupakan geran melalui SME Corp yang sebelumnya SMEDEC. Jadi takat ni kita belum tahu lagi takat mana ianya digunakan. Itu dari segi geran. Kemudian dari segi pencukaian, kadar cukai untuk SME untuk pendapatan bercukai 500,000 yang pertama, kadar cukai adalah 20%. Kalau berbanding dengan syarikat biasa, ialah terusnya 25%. Tetapi keuntungan lebih dari 500,000 ini dicukai pada kadar biasa, iaitu kadar 25%. Jadi badan-badan profesional perakaunan ada membuat permintaan kepada kerajaan dalam memorandum untuk sama ada menurunkan lagi kadar dari 20 pada satu kadar yang lebih rendah, ataupun untuk mengeluarkan batas 500,000 ini. Okey, baik. Jadi saudara, kita dah pun dapat isyarat daripada Parlimen Malaysia. Jadi apa kata kita terus ke Parlimen untuk mengikuti pembentangan bajet 2009 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Untuk perkhidmatan bagi tahun 2011 dan bagi memperuntukkan wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu dibaca bagi kali kedua. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, firman-Nya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu,
yakni kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi. Surah Al-Qasas ayat 77. Tuan Yang Dipertua, Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dan segala kepujian dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan saya membentangkan bajet bagi tahun 2011. Sesungguhnya ini bukan bajet yang lazim. Bajet ini amat bermakna sebagai helaian-helaian pembuka tirai kepada pusingan akhir ke arah wawasan 2020 yang bakal menjelang kira-kira 3,365 hari atau 9 tahun, 2 bulan dan 17 hari lagi. Justru pada petang Jumaat yang mulia ini, penghulu segala hari, saya akan meletak bata-bata pemuktamad serta memahat paku-paku pelengkap sekaligus menaikkan layar bahtera Malaysia menuju ufuk negara maju. Hakikatnya, sejak 18 bulan lalu, kerajaan telah mempersiapsiagakan ceracak-ceracak yang kukuh sebagai asas lonjakan seterusnya kepada perjalanan Malaysia menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi. Sesungguhnya, bajet ini digubal dengan penuh keazaman untuk mendukung perubahan besar pada kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat. Proses transformasi ini dilaksanakan secara holistik meliputi aspek ekonomi, sosial dan politik. Bajet 2011 mendakap semangat dan realiti pentadbiran terkini yang mengangkat konsep satu Malaysia sebagai falsafah induk yang memandu hala tuju negara. Pelan transformasi kerajaan atau GDP dan pelan transformasi ekonomi yakni ETP pula menjadi peta panduan. 6 NKRA, model baru ekonomi dengan 8 terasnya pula membentuk kerangka kerja kepada arah tuju tersebut. Seterusnya, perinciannya sedang dan akan diterjemah melalui Rancangan Malaysia ke-10 dan Rancangan Malaysia ke-11. Tuan Yang Dipertua, sememangnya lagi seperti mana yang saya sering utarakan, era kerajaan tahu segalanya sudah pun berakhir. Lantaran dalam menggubal bajet ini, kerajaan telah merundingi dan mengambil kira pandangan pelbagai pihak, terdiri daripada sektor awam, sektor swasta, fokus grup, sumbangan media massa, cadangan Blok 1 Malaysia, serta sesi-sesi makmal. Dengan demikian, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih pada semua pihak yang terlibat. Inilah kekuatan satu Malaysia. Inilah berkat gabungan pencambahan idea dan gandengan usaha gigih yang telah dicurahkan. Hati kuman sama dicicah, hati gajah sama dilapah. InsyaAllah, saya yakin kita akan dapat menangani pelbagai cabaran dan rintangan yang dihadapi. Bahkan lebih dari itu, bersama-sama kita pasti mampu keluar dari perangkap ekonomi berpendapatan sederhana serta melonjak ke tahap pembangunan yang jauh lebih tinggi. Tuan Yang Dipertua, alhamdulillah, negara kita telah berjaya pulih daripada kemelesetan ekonomi dunia berikutan dengan daripada langkah proaktif yang telah diambil oleh kerajaan dan pelaksanaan 2 pakej rangsangan ekonomi berjumlah 67 bilion ringgit. Kejayaan langkah ini terbukti dengan keluaran
dalam negeri KASA KDNK